Assalamualaikum warahmatullahi ta'alahi wabarakatuh. Ini adalah MGFX e-video. Ini adalah bonus ketiga. Untuk pembeli e-video, boleh tengok video ni. Untuk student-student yang ambil PC, boleh tengok video ni. Dan video ini juga boleh ditonton oleh semua orang. Bukan hanya student, bukan hanya pembeli e-video. Okay? Ini adalah bonus yang saya rasa boleh diguna pakai untuk kita semua. So, ini adalah berkenaan dengan risk management plan. It's very very important dalam trading ni. Bila kita tak tahu berkenaan dengan risk management, ataupun kita panggil sebagai kawalan risiko. Sebab kita kena tahu dalam trading ni, kita akan berhadapan dengan risiko setiap hari. Kalaulah orang tu setiap hari dia trade, bermaksud dia menghadapi risiko setiap hari. Tak kisahlah event sekapa ke, intraday ke, swing ke, position traders ke, semuanya kita akan berhadapi dengan risiko. Dan risiko itu pasti, guys. Profit tu belum pasti lagi, okay? Tapi risiko pasti. Kalaulah akaun yang raw spread, so bila kita entry, kita dah kena markup dari segi commission. Kalaulah akaun yang standard ataupun pro, bila kita entry itu, automatic akan minus dulu disebabkan spread. Kat dalam tu adalah broker fees, IB punya commission dan sebagainya. So kita kena faham, setiap kali kita entry itu, apa pun kita menghadapi risiko dulu. Nak tak nak, kita dah negatif dulu. Cumanya untuk video kali ni, berkenaan dengan risk management ni, saya tak nak buka chart dan sebagainya. Saya nak share dengan anda slide, macam mana kita nak buat risk management plan yang betul. Maybe cara ni berkesan untuk saya, maybe teknik ni juga tak berkesan untuk anda semua. Tapi apa pun, yang paling penting sekarang ini adalah ilmu dan kita sama-sama kuasai dan kita sama-sama cuba. So kalaulah anda berjaya dengan teknik ni, saya sangat-sangat bersyukur dan saya sangat-sangat happy. Okay, so tanpa buang masa, jom kita pergi kepada slide pertama. So ini adalah risk management plan. Teknik kurangkan risiko dalam trading. So teknik ini kerap kali saya gunakan untuk mengurangkan kerugian dalam trade. Kita kena sentiasa ingat yang trading ni adalah sangat-sangat berisiko tinggi. Yes, macam saya cakap tadi. Tiada technical ataupun fundamental analysis diperlukan untuk menggunakan teknik ini. So ini more to macam money management, tapi dalam masa yang sama ianya juga risk management. So untuk teknik ni, anda memerlukan dua akaun pada broker anda. Depend. Kadang-kadang ada broker yang membenarkan satu akaun sahaja. Kalau kita nak buka akaun kedua, kita dah kena register lain, pakai email yang lain. Tapi kebanyakannya broker sekarang, dia dah benarkan untuk kita buka sub account ataupun beberapa akaun dalam main account yang sama. Macam saya sendiri, saya menggunakan Just Forex. Just Forex tu kita boleh buka banyak akaun juga dalam satu main account. So kalau anda berminat untuk daftar, link saya ada sediakan di description. So anda memerlukan dua akaun pada broker anda. So akaun satu, kita gelar dia sebagai akaun simpanan ataupun akaun reserve. Dan yang kedua adalah akaun untuk kita trade. Kepada student yang pernah belajar dengan saya ataupun pembeli e-video, dia akan tahu sebab dalam tu juga saya ada buat perkongsian berkenaan dengan reset account. Macam mana kita nak withdraw setiap hari, macam mana kita nak reset account kita setiap minggu. Okay? Dan apa kebaikan dia, macam mana untuk buat. Benda tu semua saya ada share dekat dalam e-video. Cumanya yang video ni adalah video bonus dan saya bagi percuma. So ingat akaun satu untuk simpanan kita ataupun reserve. Akaun dua adalah untuk kita trade. Anda hendaklah mengenal pasti risiko yang anda sanggup ambil sebelum mulakan trade. Okey, dalam trade ni kita jangan fikir pasal untung je. Sama dah juga kalau kita deposit 1000 sekalipun, kita kena fikir dulu pasal risiko. Berapakah yang kita sanggup rugi daripada $1000 tersebut? So contohnya 5% daripada modal ataupun 10% daripada modal ataupun 20% daripada modal. Contoh kalau modal 1000, 5% tu berapa? $50. So itu adalah yang kita sanggup rugi akaun tersebut. Ataupun 10%. 10% bermaksud $100. Kalau untuk 20% pula adalah $200. Selepas anda mengenal pasti, barulah anda boleh plan dengan langkah seterusnya. Sebab kebanyakannya di antara kita ni, bila kita deposit 1000, lepas tu kita akan trade pada akaun yang sama. Sebab kadang-kadang bila kita deposit 1000 ni, memanglah kita dah plan, kalaulah aku rugi maksimum 10% lah, maksudnya $100. Tapi kadang-kadang kita punya loss tu boleh melebihi daripada $100 hingga ke $200 hingga ke $300. So di luar kita punya kawalan. Kena pula pada kita yang busy kan, yang ada kerja lain, yang ada komitmen lain, kita dah entry, lepas tu tak sempat nak monitor, SL pun tak letak kan, loss. Bagi saya lah, risk management plan ni sangat-sangat penting. Semoga video ni bermanfaat untuk anda. Okay, so jom kita teruskan untuk langkah seterusnya. Okay, contoh akaun $1000. Contoh kalau kita deposit $1000, kalau anda risikokan 10%, bermaksud dalam amount USD adalah 100 USD. Lepas kita dah decide 100 USD, tanya balik diri kita, adakah betul ini yang kita sanggup rugi $100? Atau maybe dia punya amount tu lebih rendah.
ataupun lebih besar sedikit. Bagi saya, risiko yang sesuai adalah 2% hingga ke 5% sahaja. Lagi rendah, lagi bagus. Maybe kepada anda yang suka trade account prop, kita fahamlah betapa pentingnya 2%, betapa pentingnya 5%, betapa pentingnya 10% untuk kita kawal risiko. Bila 10% tu boleh mengakibatkan kita kehilangan ke semua akaun kita. Cumanya risk management plan yang saya nak kongsikan ni kita tak boleh guna pakailah dekat prop firm account. So ingat bagi saya risiko yang sesuai adalah 2% hingga ke 5% sahaja. Lagi rendah lagi bagus. So ini adalah dia punya ringkasan berkenaan dengan kita punya risk management plan. Contohnya daripada akaun satu kita yang bermodalkan $1,000, kita kena transfer ke akaun 2. Okey, akaun 2 ni yang untuk kita trade, akaun satu ni tadi akaun simpanan. Maka akaun satu kita tadi akan berbaki $800. Jadi kita akan trade menggunakan $200. $1,000 USD anda boleh trade sebanyak 5 kali. Bermaksud risiko yang kita ambil 20% lah. So maksudnya kita ada 5 akaun berbeza. Cumanya dekat sini kita tak perlulah nak create banyak-banyak akaun. Kita just create 2 akaun sahaja. Satu simpanan, satu untuk kita trade. Jadi kita akan transfer $200 sebab kita ambil 20%. Jadi kita akan trade menggunakan $200. At least kita ada lagi backup $800. So even MC sekalipun kita dah risikokan 20% daripada $1,000. Kalaulah kita trade account 1,000, walaupun kita target maybe maksimum kita rugi adalah sebanyak $200, tapi kadang-kadang dia melebihi $200 sebab dia di luar kawalan kita, dan satu lagi adalah disebabkan akaun tu akaun besar. Kalau kita ambil risiko 10% pula, okey, contohnya akaun satu tadi $1,000. So apa kita akan buat? Kita akan transfer 10% daripada 1,000 iaitu $100. So akaun satu tadi kita akan berbaki $900. Jadi kita boleh trade sebanyak 10 kali. Umpama kita ada 10 akaun $100. Faham Even kalau kita loss sekalipun, kita loss hanya 10% daripada $1,000. Alright, ini pula adalah kalau kita ambil 5% risiko. Untuk akaun satu kita ada $1,000 tadi, kita akan transfer kepada akaun 2 sebanyak $50. Okey, so bermaksud 5% sahaja risiko. Dan baki akaun satu kita tadi akan menjadi kepada $950. So kita akan trade slowly daripada akaun 50, tengoklah dapat menjadi berapa sekalipun, itulah rezeki kita. So daripada $1,000 USD tadi anda boleh trade sebanyak 20 kali disebabkan kita pecah kepada 5% punya risiko. Dan kalau kita ambil 2% pula risiko, akaun satu tadi kita akan transfer 20 USD ke akaun 2. Jadi kita akan trade akaun $20, slow kita akan gerokan, lepas tu dah profit kita transfer balik kepada akaun satu. Kalaulah kita ambil 2% risiko untuk akaun 1,000 guys, kita boleh trade sebanyak 50 kali. Banyak tu. Mustahil lah dalam 50 kali tu boleh loss banyak-banyak kan. So kita risikokan $20 je. Saya percaya ramai yang tengok video ni yang boleh gerokan akaun kecil kepada akaun besar. Kaki full margin ke apa ke, saya rasa benda ni sangat-sangat sesuai. So kita boleh risikokan $20, tekan kau-kau kan, tekan habis-habis sebab risiko kita baru 2% daripada $1,000. Maybe sedap menggunakan 2% risiko ni untuk kita trade masa news, sebab daripada 20 USD berpotensi menjadi beratus-ratus dolar. Dan kalau even kita loss sekalipun, baru loss 2% sahaja. Jadi mental kita tak koyak, emosi kita pun tak adalah rabak mana. Okey, $20 sahaja. Kalau kita tengok by percentage, alah, baru 2%. Okey, so sini saya ada sediakan table. Contohnya kalau kita tengok dekat sini, modal 1,000, 20%, akaun 2 jadi 200, akaun 1 jadi 800. So available trade adalah 5 kali. So lagi besar risiko, lagi kecil kita boleh trade. Tapi lagi rendah risiko, lagi banyak kali kita boleh trade. Okey, contohnya selepas anda berjaya buat profit dari akaun $50. Ini kita ambil contoh daripada 5% punya risiko. Okey, $50 kita dah transfer ke akaun 2 tadi untuk kita trade. Contoh lepas tu bila anda trade jadilah $150 ataupun maybe lebih. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita kena transfer balik profit kita kepada akaun 1. Segala profit simpankan kepada akaun 1. Jadi kita akan kembali kepada asal akaun tu menjadi kepada $50. Ingat, kita punya risiko hanya 5% sahaja, tak lebih daripada itu. Nak best lagi, mana-mana profit yang kita dapat daripada $50 tadi, contoh jadi $150, even kita tak transfer kepada akaun 1 pun, kita boleh je withdraw $100. Kita pun tenang, risiko kita hanya ambil 5%. And ulang langkah ini, insyaAllah anda akan nampak kelainan dalam trade. Ini saya buat contoh akaun $1,000. Kalau anda ada modal sebanyak $100, anda buatlah kira-kira sendiri mana yang sesuai. Kalau nak pergi kepada akaun daripada $100 ambil risiko 2% tu, tak masuk akal lah kan. $2 macam mana kita nak trade? So kalau 5% tu maybe boleh, tapi agak bahaya lah. Lagi-lagi pada korang yang suka layan gold. Gold ni kita tahulah
itulah sangat-sangat bahaya. $5 tu sekejap je boleh habis. Teknik ini sangat bagus sebab ianya akan mengurangkan kerugian yang besar dan secara tak langsung kawalan emosi juga akan lebih tenang. Paling penting, jangan sesekali trade pada akaun satu. Okey, ingat, akaun satu tu kita hanya nak menyimpan di situ, nak buat reserve. Apa cara sekalipun nak trade, pakai akaun 2. Okey, disiplinkan diri. Sebaiknya gunakan pair yang tidak terlalu ganas lah. Contohnya seperti pair NZD ataupun AUD ataupun banyak lagi pair-pair lain. Sejujurnya saya dah lama tak trade selain pair gold. Boleh dikatakan tahun ni 2023 ni saya trade gold je. So pair-pair forex ni saya tak trade sangat currency. Maybe anda boleh gunakan pengalaman anda, pair mana yang anda rasa sesuai untuk teknik ni. Kalau anda yang tengok video ni dekat YouTube, boleh drop je komen di bawah. And then seterusnya, ikutlah money management dengan betul yang sesuai dengan saiz akaun anda. Akaun kita $1,000, kita pecahkan kepada 5% punya risk menjadi $50. $950 kita reserve, kita simpan, jadi kita available untuk trade hanya $50. So janganlah kita gunakan lot size yang sama dengan $1,000. Okay, sebaik-baiknya gunakan lot size yang sama dengan 50 USD. Maybe paling maksimum pun 0.5, 0.1 pun sebenarnya dah sangat-sangat high risk untuk akaun $50. And then seterusnya, kawal emosi sebaik mungkin, insya-Allah trade anda akan lebih tenang. So itu sahaja saya nak kongsi dengan anda pada video bonus ketiga ni. So saya harap video ini sedikit sebanyak membantu anda dalam membuat risk management plan. Tak semestinya anda kena ikut saya, ikut cara anda. Contohnya kalau anda deposit $100, maybe kita boleh take risk 20%, kan? Maksudnya $20 untuk satu trade. Maybe ada anda yang deposit besar sikit, contohnya 10,000. Boleh pecahkan untuk take 5% punya risiko. Jadi 500 punya account. So itulah, ikut kreativiti kita masing-masing, dan saya harap video ni membantu anda dalam dunia trading anda. Dan kalaulah anda berjaya dengan cara ni, alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat dan saya happy. So pada anda yang nak belajar lagi ataupun nak tengok video-video sebelumnya, bonus 1, bonus 2, itu hanya untuk pembeli e-video sahaja. Kalau berminat nak beli e-video, boleh klik link di bawah, saya ada sediakan. Video tu panjang, lebih kurang dalam 8 jam lebih. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang pada diri saya sendiri. Happy trading, kita jumpa di next video, insya-Allah, kalau ada bonus keempat. Jangan lupa subscribe.